Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, guys. Selamat pagi. Keajaiban pagi ini baru pukul 6.50 ya. Terang benderang. Ambo pun terkejut. Ingatkan dah pukul 7. Tengok jam pukul 6.50. 52 sekarang. 53. Allah Allah. Adakah ia kemungkinan panas akan melanda? Semoga kita sentiasa redha, sentiasa menerima dugaan kepada Allah Ta'ala. Sentiasa bersyukur, sentiasa sabar, sentiasa ikhlas ya guys. Selesai sudah anda mengerjakan solat subuh. Lepas itu bukakan sedikit waktu untuk selak-selak kitab ya guys. InsyaAllah. Allah Akbar. Sekurangnya pada waktu pagi ini surah yang pendek ya, yaitu surah Al-Ma'diyah ya. Wah. Ataupun surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 ataupun ayat 100 hingga 110. Begitulah ya. Lupa. Ya guys, pagi-pagi ini selesai sudah kita menjalankan tanggungjawab kita. Jom kita beriadah ya. Ada orang tidak wajib untuk berjoging kata, tapi di zaman Rasulullah selalu membuatkan aktiviti sehat ya. Di zaman dahulu berkuda, memanah ya. Tapi kita di zaman sekarang tidak ada kuda, tidak ada memanah. Kalau ada pun memakan belanja yang banyak ya. So kita ambil pendekatan yang senang, yang free of charge, berjalan saja. Menjaga kesihatan tubuh badan itu adalah sunnah juga ya guys. Bukan beriadah itu sunnah, tapi menjaga kesihatan kita itu adalah sunnah. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW sentiasa menjaga kesihatan dengan beryoga. Okey. Sebenarnya benda tak larat guys. Kaki tu kadang-kadang dia krem. Sebelah kiri pula ni. Sebab pinggang hamba tu rasa lain macam. Al-maklum sajalah. Masa saya begini ya guys. Tarik nafas di hidung, keluarkan di mulut ya guys. Tarik nafas di mulut pun atau lepaskan di hidung, di mulut pun boleh juga. Ikut kemampuan kita. Kadang hidung kita di block. Ya, tarik nafas. Nafas tak boleh masuk. Kita melalui mulut saja. Sebelum tu nak cek kasut karbon ya. Apa kejadiannya dia.
Sajadahnya dekat sungai. Tidak ada apa-apa. Tapi ada macam something dalam yang mengganggu. Ada warga jogging juga sana. Jangan lupa kan hari ini zikir-zikir kita ya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Setiap hari ke sini lah hamba berjogging. Dekat sebelah bawah sana ada taman ya. Boleh juga berjogging situ. Tapi di dekat dengan perumahan. Kan ramai pula laki-laki orang tertinjau-tinjau dekat tingkap ya. Membuat bergetarnya hati seorang isteri itu. Dia taman tu dekat dengan perumahan ya. Dan dekat pula dengan warung. Untuk mengelakkan daripada fitnah kecelaruan dalam rumah tangga mereka, lebih baik hamba berjogging jauh daripada mereka. Apakah selepas jogging ini nak makan apa? Sarapan apa? Tengah berfikir. Ambilnya nak pergi ke satu kedai makan yang lama pun tak pergi. Berkenan nasi lemak ataupun mihun. Nanti cucu hamba nak buat sarapan spaghetti tu ataupun carbonara, insyaAllah. Okay guys, slow kamu berjalan ya. Tak larat nak berjalan. Mau mulai tadi laju sangat. Nak masuk yang ketiga ni, jalannya dah lemah. Tak berdaya. Tolak aja kaki guys untuk ke garisan penamat. Lain macam panas hari ini. Waalaikumsalam. Panas hari ini. Hari ini panas. Pukul 6.50 dia dah tak ada apa lagi dah. Tamatkan saja jogging ni guys. Dah tak larat kita jangan paksa. Cukuplah 2,5 km. 2,5 .
Kita lari guys. Kita rehat dulu, baru kita habis ya. Sekian hari ini 1.000 lebih. Alhamdulillah. Sakit sini, belakang kaki ni. Saya pun ambo rasa ambo tak berapa sihat hari ni guys. Tekak dah mulai panas. Bila mandi tadi tu terasa air tu sejuk sangat. Itu tandanya kita tak sihat guys. Rehat-rehat dulu, santai-santai. Sekarang dah hampir 7.30 ya. Belum sampai lagi dah, tapi hampir 7.30. Tadi yang berjogging pukul 6.50. Cukup lah tu 40 minit. Allahu Akbar.
Okay guys. Okay, saya sudah berjogging hari ini walaupun tidak sampai 3 km. Syukur Alhamdulillah. Kalau kita tidak berdaya dan tidak ada upaya untuk meneruskannya, kita stopkan saja, kita berhentikan saja, kita tergendalakan saja. Jangan paksa diri kita yang tidak berdaya. Okay guys, jangan nanti disebabkan kita paksa, kita push dia, anggota badan kita ini, nanti akan menjadi mudarat pada tubuh badan kita ya guys. Okay, doakan, abang minta guys doakan hamba sihat sejahtera ya. Sebab perjalanan ini kita tidak tahu jauh atau dekat lagi. Kalau jauh kita perlukan kesihatan yang baik, kesihatan yang sempurna, kesihatan yang maksimum ya, supaya kita tidak, kehidupan kita ataupun perjalanan kita menuju ke aras tidak menyusahkan orang lain, mengganggu kehidupan orang lain ya. Biarlah kita dalam keadaan aman, sihat, dan ketika kita diambil oleh Allah Ta'ala, kita dalam keadaan yang sempurna. Maksudnya sempurna, sihat lah ya. Tidak terlantar, tidak menyusahkan anak beranak ya, tidak menyusahkan orang lain maksudnya. Doa yang baik, zikir yang baik, insya-Allah ya guys. Itulah perkara yang penting, yang paling kita takuti ya, kita khawatiri apabila di hari tua kita, bagaimana keadaan kita. Mungkin sekarang kita sehat ya, kita sehat, kita kuat rasanya lah ya, tapi kita tidak tahu di masa akan datang bagaimana keadaan kita. Kalau dulu kita seorang yang olahraga, yang sentiasa sihat, top 10, doktor kata tidak ada sakit itu, tidak ada sakit ini. Wallahu alam ya, kita tidak tahu. Itu semua adalah rahsia di tangan Allah. Memang kita sihat sekarang, dan mungkin di masa hari tua kita, sekarang pun dah tua ya, tapi tua kita tidak tahu sampai bila ketua kita itu. Adakah esok lusa habis kita punya tua, ataupun 10 tahun lagi, ataupun 20 tahun lagi, ataupun 30 tahun. Tidak mustahil ya. Ada orang yang terlantar sehingga umur 90 tahun, 90 lebih tahun daripada umur 60 tahun ya. Ada. Jangan cakap tak ada. Itulah dia. Kita tidak tahu. Dan orang kata apabila kita mengalami kesakitan, keuzuran, penghapus dosa-dosa kita, itu umpama perbidalan saja ya. Kita tidak tahu adakah amalan kita selama ini yang 20 tahun atau 15 tahun yang lepas cukup untuk bakalan kita. Bagaimana dosa-dosa kita boleh terampun, boleh terhapus dengan kesakitan itu. Mungkin kesakitan itu satu ujian ya. Mungkin satu kesakitan itu satu musibah. Sebagaimana Allah akan turunkan sakit itu pada kita. Memang Allah kata itu sakit itu, atau hamba pun tidak pasti adakah Allah yang mengatakan kesakitan itu satu penghapus dosa ya. Cuma selalu kita dengar para ulama saja mengatakan apabila kita sakit itu penghapus dosa ya. Wallahu alam. Makanya sebelum sakit kita jaga ya. Setelah sakit kita nak jaga apa? Orang yang jaga kita ya. Orang yang susah menjaga kita, usung sana usung ke sini ya. Janganlah kata ada orang yang baik antara keluarga kita, orang yang boleh diharap antara keluarga kita. Tapi apabila melihat kita sakit, terlantar ya,
atau dengan nyanyuknya, dengan separuh gilanya kita masa itu, membuat anak-anak kita menjadi bosan, membuat anak-anak kita jadi give up, membuat anak-anak kita jadi benci, membuat anak-anak kita jadi susah hidup dia. Dan sentiasa memikirkan kita, sentiasa memikirkan bagaimana nak menyelesaikan masalah kita yang terlantar. Setakat terlantar tak apa guys, tapi setakat dengan nyanyuknya ya, dia berlari keluar rumah lari, tu pecah pinggang mangkuk, perabot semua pecah ya. Itu menyusahkan anak-anak. Ambo selalu berfikir, bagaimanakah dosa itu terhapus apabila kita sakit. Kalau diikutkan Ambo sekarang pun sakit guys. Sakit hati, sakit jiwa, sakit mental. Itu juga kategori sakit. Allah Akbar. Bila hamba sendirian, hamba akan terkenang. Tiba-tiba kisah-kisah dulu masuk dalam otak, berfikir. Sentiasa berfikir, mengapakah harus jadi begini? Mengapakah harus jadi begini? Menyanyi. Okey ya, aku dah mula dah menitik air mata ya. Kesedihan, kenangan pahit, kenangan ngeri, mengimbau kembali ya. Itulah buat aku sakit. Dan hamba hanya sekarang mengambil pendekatan. Hamba tidak percaya pada orang. Hamba tidak akan percaya pada orang. Hamba tidak akan percaya jika ada lelaki yang panggil hamba sayang, yang manggil hamba cinta. Semua tu scammer. Semua tu membuat kita jadi luka. Bukan hamba membenci, tapi fobia guys. Takat jodoh tidak ada tu hamba boleh terima guys. Tapi penghinaan, cecaan orang yang kita sayang, fitnah, sihir, membuatkan hamba down apabila masyarakat menjatuhkan hukuman begitu pada hamba. Dan sampai sekarang pun ada juga lagi orang membenci hamba kerana fitnah tadi. Selagi fitnah itu tidak dibersihkan, hamba rasa selagi itulah jiwa hamba ni sakit guys. Kadang-kadang bila hamba tidak memikirkan sesuatu itu, ataupun benda-benda yang lama-lama itu tidak masuk ke kepala otak, hamba jadi sihat guys. Hamba jadi sihat. Tapi bila dia masuk balik ke dalam otak, hamba boleh jadi lemah, boleh jadi sakit. Orang nampak hamba macam sihat kan, gemuk, segar, bugar. Tapi di jiwa, di hati, di sanubari, Allah saja yang mengetahui.
Ada juga di antara family yang masih belum boleh terima fitnah itu ya, yang boleh, yang terus membenci hamba. Ada. Patutlah semasa perceraian hamba berlaku, seorang pun tak datang menjenguk hamba, seorang pun tidak tanya kabaran hamba, seorang pun tidak membantu menghulur bantuan pada hamba. Selamat pagi. Dan ada jugalah seorang dua adik-beradik hamba telah dapat menerima hakikat yang hamba dia adalah korban fitnah, korban sihir. Tapi hamba tahu keluarga sebelah sana tahu perkara ni. Tapi mengapa mereka tidak datang? Bahawa mereka itu terpengaruh ataupun tertipu dengan fitnah yang dibuat oleh si Polan. Datanglah. Hamba nak dengar sendiri supaya jiwa ini tidak terus sakit. Dia membisu aku tidak benci kalian, aku menyayangi kalian, aku menghormati kehidupan kalian. Tapi bangkitlah, tolong bersihkan nama aku. Datanglah, bahawa kalian mengetahui sudah apa yang telah berlaku. Sedih guys. Pukul berapa? Nak tengok jam. Tengok ada miss call daripada anak. 7:47. Okey. Pagi ni yang buat emotional sikit. Emo. Bercakap pun tak betul. Kadang-kadang mencuba sedaya upaya untuk melupakan kisah ngeri itu guys.
Abang rasa itu kesan ngeri ya. Apabila Ambo selalu dengar ataupun selalu tengok di Facebook ke mana-mana, tengok orang bercerai, Ambo jadi marah masa tu. Ambo tidak salahkan sesiapa, Ambo salahkan lelaki juga. Minta maaf lah. Perempuan ni kalau dia dah kahwin guys, dia dah sayang sama suami dia, itulah suami dia. Tapi suami harus jagalah ya. Jangan sampai hati seorang perempuan itu patah, hancur. Ada satu nota-nota, detik-detik yang membuatkan hati seorang perempuan itu lah banyak pula kereta ni. Satu kali hati dia hancur, satu titik hitam ada di dalam hati. Hati perempuan ini macam tisu guys. Walau macam mana pun dia buat, orang buat, suami itu buat dia sakitkan hati dia, dia masih lagi setia guys. Tapi jangan sampai kena sondol. Memang kadang-kadang kita akui, Ambo pun akui ya, kita pun tak layan dia. Bukan tak layan dia makan minum dia, pakai dia. Kita tak layan dia di ranjang. Macam mana nak layan guys? Semua tanggungjawab rumah tangga kita nak jaga, kita nak buat, kita nak sediakan. Dia hanya menadah saja hasil. Kita penat, dia tak tolong pun. Tahunya minta aja duit. Cubalah ambil hati sikit ya, para bapa, para jantan, para lelaki. Dan isteri itu mencari nafkah. Balik rumah tolong sapu rumah ke, basuh kain sikit ke. Sekarang bukan basuh kain pakai guna tangan, mesin je. Jemur kain ke, lipat kain ke, jerang air ke. Ni tak. Duduk depan TV, baca surat khabar, bukan baca surat khabar, tengok nombor ekor. Tahunya makan. Okay guys, saya nak pergi kedai dulu.
guys. Oh, jatuh pula. Guys, kita bersarapan di Pekanbaru. Di satu warung. Ambo pun tak pernah makan kat sini. Kita cuba hari ini. Sebenarnya tuan nasi lemak ni dulu banyak kedai guys. Dia pindah. Hari ni ambo terserempak dengan dia, ambo tengok lauk dia macam pernah nampak. Tengok tuan dia orang yang sama. Alhamdulillah guys, sarapan sudah. Berjodoh lagi ambo dengan tukar kedai nasi lemak tu ya.
terlalu pantas masa berjalan. Daripada arwah nenek dia sampai ke mak dia, sampai ke dia lah, generasi yang ketiga dia, yang menjual nasi lemak tu. Rasa sambalnya tu sama guys, memang padu, sesuai lah dengan nasi lemak. Mula hangpa tak berapa nampak, tak berperasan apa ni tukar kedai tu ya siapa. Tapi apabila hangpa tengok dia punya lauk dia tak banyak. Ada 3-4 jenis sajalah. Apabila hangpa tengok jenis lauk dia tu, rendang dia tu, hangpa tengok pinggan dia, hangpa dah tahu. Hangpa mesti tengok tuan dia. Memang betul sama. Patutlah kedai dia yang dekat sana dah tutup. Mungkin sewa kedai tu mahal kot. Sekarang dia dekat warung biasa tu je, kedai MPKJ. Itulah dia. Bila kita sentiasa menjaga kualiti, kuantiti ataupun sentiasa menjaga resipi kita, jangan diubah-ubah ya, dari keturunan daripada nenek kita ya, kita jangan ubah, jangan tokok tambah sampai bila-bila pun orang ingat ya kita punya resepi tu. Dia simple je, dia ada sambal soto kering tu, rendang ayam, rendang daging, sambal kerang dan paru goreng. Itu je. Telur mata tu biasalah. Tapi warna sambal tu kita boleh kenal. Ambo selalu kalau makan dengan kakak ke kedai-kedai ya, mesti tanya, ambo tak makan nasi lemak? Jarang. Ambo mesti tanya kalau kakak yang makan ke, abang ipar yang makan ke, sambal dia macam mana rasa? Rasa bawang je lah. Tak ada rasa, tak tahu macam cakap. Tak adalah minat nak makan. Jarang lah kalau ambo buat video makan nasi lemak tadi. Tidak kena pada tekak. Ambo ni bukanlah cerewet sangat tentang makanan guys, tapi dan bukan pandai sangat tentang memasak. Ambo masak pun ikut tekak ambo je, bukan tekak ambo lah. Ikut ambo punya creativity, ambo punya minds tu macam mana, dan ambo tidak ikut resepi orang. Tapi menjadi kegemarannya orang. Siapa pula menantu tak kerja, tadi pergi kerja ya saat. Okay guys, sebelum ambo undur diri, ambo dah sampai di rumah taman. Sebelum ambo mundur diri, ambo minta ampun dan maaf jika ada kata-kata yang kurang elok, kurang enak, kurang sopan, kurang adab dan biadab. Ambo minta ampun dan maaf ya guys. Kalau anda suka dengan ambo punya video, like, share, comment and subscribe. Itu saja. Ambo doakan semoga anda sentiasa dimudahkan urusan dunia dan akhirat, dipermudahkan rezeki ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Bye.